qalu inna kunna iza jahila alaina halumna. Kami atas dunia dahulu ni kelebihan kami. Kelebihan apa? Yang pertamanya kami ni bila ada orang yang memperbodohkan kami, jahala alaina halumna, kami akan lemah lembut dengan orang mereka tersebut. Kadang-kadang kita ni kan berjumpa dengan orang yang mengejek kita, yang dia kata kita ni bodoh. Senang ceritanya, bodoh lah dia sebut. Di sudut kitanya, perasaan kitanya rasa nak marah terus. Kadang-kadang yang kata pada kita tu lebih jauh lebih bodoh pada kita. Tapi kita ni bila dengar je begitu tu, desing je telinga. Ada orang yang bila ada orang kata kau ni bodoh lah, dia pun jawab, tak apalah, saya bodoh. Kalaupun kamu menganggap saya ni bodoh, maka saya harap saya ni selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada orang yang halumna, lemah lembut dia. Orang mengejek dia, maksudnya kalau ada orang ejek dia, dianya lawan ejekan tadi dengan halumna, dalam keadaan yang lemah lembut. Lawan dia tu berhadapan dengan ada orang yang hidup atas dunia ni, dia suka provoke kita. Provoke kita ni maknanya dia kata-kata dengan kata-kata yang teruk-teruk pada kita. Lalu macam mana kita nak suruh kita dapat pahala banyak di sisi Allah? Lawan setiap yang mereka kata tu dengan lemah lembut. Maksudnya kitanya lawan provokasi tadi dengan kita kata tak apalah, saya tak pedulilah, nak kata macam mana pun pada saya tak akan ambil berat langsung dalam hidup saya. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama membicarakan tentang tajuk supaya kita sentiasa memperbaiki perbalahan ataupun perkelahian di antara satu sama lain ini, dan kemudian kita dilarang untuk kita memutuskan silaturahim di kalangan umat Islam ini sendiri. Ini tajuk yang kita baca dan kita sebut pada minggu yang sudahnya ialah bab memperbaiki orang yang bersengketa dan juga larangan kita memutuskan silaturahim, sampai pada kata-kata Sayyidina Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Sampai pada kata-kata tersebutlah Sayyidina Ali sebut, iza jama'allahu al-awwalina wal akhirin nada munadin aina ahlul fadl. Ketika mana dikumpulkan orang yang pertama dan juga yang terakhir atas muka bumi ini, dikumpulkan di hari akhirat. Bila dikumpulkan di hari akhirat nanti, maka saling memanggillah, suara menyerulah, aina ahlul fadl, di mana orang-orang yang di kalangan orang yang ahlul fadl. Kemudian di mana orang-orang yang di kalangan orang yang ada kelebihan, ahlul fadl dipanggil demikian. Ditanya, mana orang yang mempunyai kelebihan itu, ahlul fadl dipanggil. Fayaqumu unaqun minan nas yuridunal jannah. Maka di waktu itu bangkit berapa orang di kalangan ahlul fadl ini,
Lalu bangkit beberapa orang dan langsung menuju ke syurga. Bergerak terus menuju ke syurga. Fatatalaqahumul malaikah fayaqulu aina turidun. Lalu dia bergerak tu nak masuk dalam syurga tu, ditahan oleh para malaikat Allah. Lalu mereka ditahan oleh malaikat Allah ni. Bila berjumpa dengan malaikat Allah tanya terus, kamu nak ke mana? Katanya ahli, katanya malaikat ini tanya pada mereka tersebut. Fayaqulun nuridul jannah. Lalu mereka jawab, kami nak masuk syurga. Disebut demikian, kami nak ke syurga je. Bila sampai di padang mahsyar ni, hanya manusia bercakap tentang syurga neraka je. Itu cara demikian. Suatu kita ni bila di atas dunia ni, bila ada orang ejek kita sebut sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka tersebut. Ada orang yang sebut demikian. Kita pun jawab, di akhirat nanti bila sampai di padang mahsyar, orang tak bercakap dah tentang yang lain. Tak ada dah orang tanya malam ni cerita apa, tak ada. Malam orang tak tanya lagi lah, nak makan kat mana, orang tak tanya dah. Orang tanya apa dia? Mana syurga, siapa boleh masuk syurga, siapa boleh masuk neraka. Itu cara demikian. Di akhirat nanti sama juga. Lalu bila ditanya saja, dalam keadaan demikian mereka jawab, fayaquluna nuridul jannah. Kami semua nak masuk syurga Allah. Fataqulul malaikah aqbalul hisab aqablal hisab. Ditanya balik, sebelum dihisab kamu nak masuk syurga? Aqbal hisab. Sebelum dihisab kamu nak masuk syurga? Fayaquluna na'am qablal hisab. Lalu mereka jawab, ya, belum hisab lagi kami masuk syurga. Padahal nak masuk syurga ni kaedah dianya di akhirat nanti akan dihitung amalan kita, dihisab amalan kita. Tiba-tiba ada satu kelompok manusia yang bila dipanggil nama dia terus nak masuk syurga terus. Bingkah bangun nak masuk syurga. Malaikat tahan. Bila malaikat tahan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu malaikat ni tanya, kamu nak masuk syurga ni belum dihisab lagi nak masuk syurga? Lalu dijawab, ya, nak masuk syurga. Fayaqulu, lalu mereka semua menjawab. Lalu ditanya lagi, fayaqulun man antum. Malaikat tanya balik, kamu ni siapa yang nak masuk syurga tanpa dihisab ni? Belum lagi dihisab nak masuk syurga ni. Fayaqulun, lalu mereka jawab, nahnu ahlul fadl. Kami ni di kalangan orang-orang yang ada kelebihan. Nahnu ahlul fadl, orang yang diberi kelebihan. Kami ni VIP lah senang ceritanya. Bila sampai di akhirat tu, lalu bila tanya, mana orang-orang yang ada kelebihan? Orang yang ada kelebihan tu. Lalu ditanya, kamu ni siapa yang nak masuk syurga sangat ni, tanpa dihisab lagi tiba-tiba nak masuk ni? Fayaqulu nahnu ahlul fadl. Kami ni di kalangan orang yang ada kelebihan. Fayaqulun ma kana fadlukum fid dunya. Lalu malaikat tanya balik, kelebihan apa kamu di dunia dahulu? Malaikat segah balik dah. Kelebihan apa yang ada pada diri kamu sehingga kamu nak masuk syurga tanpa dihisab ini? Lalu dalam keadaan demikian, kamu di dunia dahulu, qalu inna kunna iza jahila alaina halumna. Kami atas dunia dahulu ni kelebihan kami. Kelebihan apa? Yang pertamanya, kami ni bila ada orang yang memperbodohkan kami, jahala alaina halumna, kami akan lemah lembut dengan orang mereka tersebut. Kadang-kadang kita ni kan berjumpa dengan orang yang mengejek kita, yang dia kata kita ni bodoh. Senang ceritanya, bodoh lah dia sebut. Di sudut kitanya, perasaan kitanya rasa nak marah terus. Kadang-kadang yang kata pada kita tu lebih bodoh pada kita. Tapi kita ni bila dengar je begitu tu, desing je telinga. Ada orang yang bila ada orang kata kau ni bodoh lah, dia pun jawab, tak apalah, saya bodoh. Kalaupun kamu menganggap saya ni bodoh, maka saya harap saya ni selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada orang yang halumna, lemah lembut dia. Orang mengejek dia, maksudnya kalau ada orang ejek dia, dianya lawan ejekan tadi dengan halumna, dalam keadaan yang lemah lembut. Lawan dia tu berhadapan dengan ada orang yang hidup atas dunia ni, dia suka provoke kita. Provoke kita ni maknanya dia kata-kata dengan kata-kata yang teruk-teruk pada kita.
Lalu macam mana kita nak suruh kita dapat pahala banyak di sisi Allah? Lawan setiap yang mereka kata tu dengan lemah lembut. Maksudnya kitanya lawan provokasi tadi dengan kita kata apalah, saya tak pedulilah, nak kata macam mana pun pada saya tak akan ambil berat langsung dalam hidup saya. Kelebihan apa yang kita dapat? Kita dimuliakan di sisi Allah sehingga kan lajunya kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jadi demikian. Wa iza usi'a ilaina afauna. Yang kedua, kalau sekiranya orang ni kalau sekiranya orang yang buat khianat pada kami ni, dalam keadaan yang kami ni orang buat khianat pada kami, wa iza usi'a laina afauna, nescaya kami akan maafkan mereka. Itu cara kami bila kami berhadapan dengan orang-orang yang macam-macam gaya, buat PL, buat perangai pada kami ni, afauna, kami maafkan. Fatakulul malaikah, lalu malaikat jawab terus. Malaikat kata, oh kalau macam ni, kata malaikat, udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Masuklah kamu ke dalam syurga sebaik-baik ganjaran yang Allah bagi pada diri kami. Fa ni'mal amilin. Dua amalan yang kita jaga sangat. Nak masuk syurga ni, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu hadis sebut, nak masuk syurga belum lagi orang dihitung amalan, tiba-tiba kita boleh masuk dah syurga. Apa dia? Orang yang macam mana yang boleh masuk syurga ni? Ada dua sifat yang ada pada dia. Yang pertamanya, kalau ada orang yang memprovok kita, provokasi berlaku pada diri kita, kitanya lemah lembut dalam berhadapan dengan provokasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iza usi'a ilaina afauna. Kalau ada orang yang buat khianat pada kita, kita maafkanlah dia. Maafkanlah dia, tak payah layan dah. Orang yang buat khianat tu, dia tetap dapat dosa. Manakala kalau kita layan dia, dengan kita dapat dosa. Maka kita diajar supaya maafkanlah dia. Oh, kita sebut ustaz, senang je nak maaf. Dia buat khianat pada kita. Kita sebut kadang-kadang demikian. Dalam hidup kita ni, macam mana kita nak maafkan orang yang buat khianat pada kita ni? Kadang-kadang datang dalam diri kita ni perasaan begitu. Macam mana? Kita nampak balik dah. Ganjaran kita ni besar di akhirat nanti. Ganjaran besar di akhirat apa dia? Ni lah. Bila sampai di akhirat tu, orang lain sedang ditahan di padang mahsyar untuk dihisap amalan, kita laju dah masuk dalam syurga. Yang keduanya, kita masuk dulu syurga. Orang lain tak masuk lagi, kita dah boleh masuk dah dalam syurga Allah SWT. Ini kelebihan dalam diri kita. Maafkanlah setiap kali mana orang yang buat khianat pada kita. Kita ni tak mudah kita nak buat demikian. Orang kita ni kan, kalau ada orang buat khianat pada dia, mesti nak sembahyang hajat biar mati terkangkang tepi dinding. Kita demikian. Dan di kita ni, kalau ada orang buat khianat pada kita, mesti kita berdendam. Dendam kita ni panjang. Sampai hari ni orang Melayu kita ni, dendam yang kuat. Orang Melayu kita ni, kalau orang buat khianat pada dia dendam tu bukan dendam biasa-biasa. Aku tak halal dunia akhirat, dia sebut. Dia dendam. Dahlah dunia akhirat, dia sambung sikit lagi. 7 keturunan dia sambung. Ni perangai orang Melayu kan. Orang Melayu kita ni, dia dalam hidup dia ni, kalau dendam sudah. Kalau baik sangat. Tapi kalau dendam, kalau dendam tu panjang dalam hidup. Ni kita baca kata-kata Sayyidina Ali ni, melegakan sikit hidup kita. Maafkan, dia panggil. Summa yunadi munadin. Lalu dengar pula suara di padang mahsyar ni. Sayyidina Ali kata, dengar lagi suara panggil memanggil. Orang panggil memanggil berlaku. Suara seru menyeru ni dipanggil, aina ahlus sabr. Mana pula orang-orang yang sabar? Orang-orang yang di kalangan ahlus sabr, orang yang hidup dalam keadaan penuh dengan kesabaran. Dia disebut. Lalu dalam keadaan demikian, fayaqumu unuqun minan nas. Bangun pula satu kumpulan di kalangan manusia. Sayyidina Ali sebut cerita ni. Di akhirat nanti bangun pula unuqun. Unuqun ni makna tengkuk. Senang. Maknanya tengkuk-tengkuk. Bangun bingkai bangun. Bangun terus unuqun minan nas. Di padang mahsyar. Dalam bilion manusia tu bergerak je. Satu kelompok di padang mahsyar Allah.
yuridunal jannah, lalu bergerak nak masuk syurga terus, bergerak pergi ke syurga. Fataqulu lahumul malaikah, lalu dalam keadaan demikian bertemu mereka pula dengan malaikat. Malaikat tanya balik, aina turidun, kamu nak semua ni nak ke mana ni, bergerak laju je nak pergi, nak ke mana? Lalu mereka jawab, nuridul jannah, kami semua nak ke syurga. Ni impian kita lah di atas dunia ni. Di antara benda yang kita kena impi dalam hidup kita ialah syurga Allah. Terbayang-bayang hidup ni syurga. Nampak dalam hidup kita ni, aku ni mesti masuk syurga. Macam-macam mana pun aku mesti dapat syurga. Ni mestilah kita demikian. Sebab tu alim ulama ajar pada kita supaya kita faham bagaimana nak masuk syurga, bagaimana jalan ke syurga. Kena ada pada diri kita demikian. Ni di antara jalan-jalan ke syurga lah yang ditunjuk oleh, yang disebut oleh Sayyidina Ali. Kalau kamu nak masuk syurga, ni bendanya dalam hidup kamu. Fataqulul malaikah, lalu malaikat ni tanya balik pada mereka tersebut, nak masuk syurga, kemudian disebut aqablal hisab, sebelum mana dihisab kamu nak masuk syurga. Malaikat tanya balik pada mereka tersebut. Mereka jawab, ya. Qalu na'am, mereka jawab, ya. Qablal hisab, sebelum hisab kami nak masuk syurga. Allahu Akbar. Orang yang boleh masuk syurga sebelum dihisab ni. Belum daripada ni kan kita dengar ada hadis-hadis yang cerita tentang orang yang masuk syurga tanpa dihisab dan diazab. Ada orang yang tak pernah jumpa Tok Bomoh, orang yang tawakal yang besar. Ni hadis Rasulullah. Ni Sayyidina Ali cerita ni, ada orang yang masuk syurga tanpa dihisab lagi. Belum lagi dihisab lagi. Siapa dia? Ni. Fataqulul malaikah man antum, lalu malaikat tanya balik, kamu semua ni siapa? Kamu semua ni siapa? Qalu nahnu ahlus sabr, kami semua di kalangan ahli sabar, ahli kesabaran. Orang yang kami ni nak masuk syurga ni, punca apa? Punca kami ni di kalangan ahli sabr, orang yang sabar di atas dunia ni. Fataqul fama kana sabrukum, lalu malaikat tanya balik, kamu sabar terhadap apa atas dunia? Kamu sabar terhadap apa atas dunia yang sampai begini sekali nak masuk dalam syurga ni? Qalu sabarna anfusana ala ta'atillah, lalu mereka jawab, kami semua ni sabar di atas ketaatan pada perintah Allah. Yang pertama sabar ni, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kita kan bila kita taat pada perintah Allah ni, kita ni kena sabar dalam kita taat. Kerana tak mudah nak jadi istiqamah, dia panggil. Tak mudah kita nak jadi orang yang istiqamah. Diajar dalam hidup kita ni kena sabar dalam mentaati perintah Allah. Dalam sepanjang kita hidup ni, biar kita ni di antara orang yang betul-betul bertahan dengan perintah Allah. Nak tutup aurat, senang ke susah? Susah. Tak mudah kita nak tutup aurat. Kadang-kadang datang sepupu-sepupu kita, datang jiran tetangga kita kat rumah kita. Kita rasa susah. Allah, kena tutup aurat pula. Setengah-setengah orang dia buat tak erti je terhadap aurat. Ini sebab demikian. Akhirnya menyebabkan pada kitanya kita terdedah aurat. Kadang-kadang dalam hidup kita ni nak makan makanan yang halalan tayyibah, halal yang baik. Senang ke susah? Susah. Orang kita dia cari kedai-kedai nak dapatkan makanan. Tengok-tengok kedai ni bersih, cantik ni, lawa ni. Tapi kopi tiam Pak Li misalnya contohnya. Kopi tiam apa dia? Nama kopi tiam tu, nama kedai restoran orang bukan Islam. Masuk tapi dah bersih, sedap. Orang kata semua sedap, kita pun masuk. Dalam diri kita senang je pada kitanya. Nak taat pada perintah Allah ni tak mudah dalam hidup kita. Demikian juga dalam hidup kita ni, bila dengan azan. Dengan azan, ramai mana orang yang jadi berat nak bangun. Susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Bila kita dengan azan. Jawabnya kerana kita ni perlu kepada kesabaran dalam ketaatan. Tapi kita ni jadi payah. Kenapa payah? Penat. Payah kerana kita ni beralasan banyak daripada diri kita. Sabarlah dalam taat ni. Tak mudah jadi nak taat pada Allah SWT. Yang pertama, kami sabar dalam taat. Yang kedua,
sabarnaha ala ma'asillah. Yang kedua, sabar kami dalam meninggalkan maksiat pada Allah. Sabar dua-dua. Sabar dalam taat, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kan tengok barang orang Allah uji kan, Allah barang tu tertinggal orang tertinggal barang tu kita tengok satu bekas tu depan kita, jalan kita tengok bekas tersebut, kita pun buka bekas tu, tengok barang-barang belian tengok dalam tu, Allah, kita tengok barang ni, tengok mahal-mahal, lepas tu klik barang belian, misal contoh. Waktu tu kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Ramai di kalangan kita ambil je lah senyap-senyap kita sebut. Ambil je lah senyap-senyap. Kita jangan umum, jangan sebut siapa. Ni kenapa dia? Kalau dikira barang ni berapa harga ni, kalau pergi cek ni mesti juta-jutaan. Misal contoh. Ada kita berani, kita nak serah balik. Dah. Ramai di kalangan kita, ni peluang dalam hidup. Ramai mana orang yang dia kadang-kadang jumpa dengan duit orang. Bila jumpa dengan duit orang yang jatuh dan sebagainya, ambil letak dalam poket terus. Tak sabar dalam perkara maksiat tadi. Kena sabar dalam perkara maksiat. Kadang-kadang rasa, kadang-kadang tu menggigil badan ke ketar. Nanya kenapa ketar ni tak mengumpat lagi ni, dia jawab demikian. Nak sebutnya. Kalau mengumpat ni hilang ketar ni, dia sebut demikian. Ni maknanya tak sabar dalam buat maksiat. Ada orang yang hidup begitu. Hidup ni dia nak je buat maksiat. Hidup dia ni fikir, kalau aku tak mencuri, tak sah hidup ini. Kalau aku tak minum arak, tak sah hidup ini. Kalau aku kalau aku ni tak dalam keadaan yang hisap dadah, tak boleh dalam hidup. Dia tak sabar dalam maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang jadi demikian. Allahu Akbar. Kita ni biar sabarlah. Jangan berani nak buat maksiat. Biar kita ni, dalam hidup kita ni, kukuh kitanya keyakinan kita dengan syariat. Aku jangan buat maksiat. Kalau aku buat maksiat, boleh jadi selamat di dunia, tapi tak selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dalam diri kita ni, boleh jadi kita selamat sekarang, tapi kalau masuk dalam kubur kejap lagi, habis aku. Ni benda yang kita kena ada pada diri kita ni, tanam di dalam jiwa kita ni. Jangan, sabarlah, jangan buat maksiat sekejap je pada diri kita ni. Bila kita boleh tahan sekejap pada diri kita, dalam keadaan diri kita ni kita boleh tahan seketika, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dalam kita ni mendekati pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka berkata malaikat sebut lagi. Kemudian disebut lagi, fataqulul malaikah. Lalu malaikat pun sebut terus, udkhulul jannah. Masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Masuklah kamu semua ke dalam syurga Allah, sebaik-baik ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kami. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada mereka yang diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kemudian disebut lagi, summa yunadi munadin aina jiranullahu fi darih. Kemudian lepas pada itu dengar pula satu suara. Suara ni panggil memanggil. Suara ni dengar lagi suara seruan. Di mana pula jiran-jiran Allah? Jiran-jiran Allah. Disebut aina yunadi munadin aina jiranullah fi darihi. Di tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Fayaqumu unuqun minan nas. Lalu bangun satu kelompok di kalangan manusia. Kemudian minan nas yuridunal jannah, dalam keadaan yang bergerak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pada syurga Allah. Ni kumpulan yang ketiga ni Sayyidina Ali sebut ni. Orang yang bangun kemudian bergerak nak pergi ke syurga. Fataqulul malaikah aina turidun. Lalu mereka ni sama juga jumpa dengan malaikat, bertemu dengan malaikat. Malaikat pun tanya, aina turidun?
kamu semua ni nak ke mana? Fayaqul nuridul jannah. Lalu jawab sama juga. 3 kelompok ni. Ini yang pertama tadi. Kemudian di kalangan disebut yang pertama ahlul fadl. Yang kedua yang disebut dengan kumpulan yang kedua ahlus sabru. Kemudian yang ketiga jiranullah. Jiran-jiran Allah dia panggil. Dia tanya, mana jiran-jiran Allah mana? Dia tanya demikian. Mana jiran-jiran Allah? Lalu mereka ni bangun kumpulan yang ketiga ni bergerak. Sayyidina Ali sebut nak pergi ke syurga. Fataqulul malaikah. Lalu malaikat tegur balik, kamu nak masuk syurga aqablal hisab, sebelum masuk ke syurga ni tidak akan ada hisab. Macam mana kamu boleh nak masuk syurga sedangkan belum lagi dihitung amalan kamu? Nak masuk syurga dengan amalan apa? Fayaqulu na'am, ya, kami semua nak masuk syurga. Masing-masing jawab, nak masuk menuju ke syurga. Fataqulul malaikah man antum, kamu ni siapa yang nak masuk syurga terus ni? Ni sama juga cerita. Fayaqulu nahnu jiranullahu fi ardi, kami ni jiran-jiran Allah di atas muka bumi dahulu. Jiran-jiran Allah di atas muka bumi dahulu. Fayaqul wa ma kana jiwarukum, macam mana kamu boleh jadi jiran Allah di atas dunia dahulu? Malaikat tanya balik, yang kamu boleh masuk, kamu nak masuk syurga ni, kamu berjiran dengan Allah macam mana? Fayaqulun kunna natahabbu fillah wa natabadalu fillah wa kunna nataqawaru fillah fataqulul malaikah udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Lalu mereka pun sebut, siapa kamu ni? Lalu dijawab, dan bagaimana kamu menjadi jiran Allah? Mereka pun jawab terus, kunna natahabbu fillah, kami di atas dunia dahulu saling sayang menyayangi kerana Allah. Natahabbu fillah, kami ni hidup atas dunia dahulu tak berkelahi. Maksudnya kami atas dunia dahulu saling berkasih sayang kerana Allah. Hidup ni buat kerana Allah. Maknanya sayang kita, kasih kita hanya kerana Allah dalam hidup kita. Maknanya di kalangan kita ni, sama ada kita jiran tetangga sama juga, ataupun kita ni dengan apa dia, kita ni dengan kawan-kawan kita ke, kita dengan pasangan hidup kita pun natahabbu fillah, saling berkasih sayang kerana Allah. Kita anak biasa sebut, jangan letak sayang pada makhluk, jangan. Hidup ni letak sayang pada Allah, pada Khalik. Jangan kita letak sayang pada makhluk. Kalau kita letak cinta kita pada makhluk, kita akan kecewa di akhirat Allah nanti. Di antara kekecewaan yang besar dalam hidup kita ni, kerana kita ni saling sayang menyayangi sesama kita tu tidak kerana Allah. Ini yang bahaya ni dalam hidup. Dalam hidup kita ni, biar kita buat satu benda kerana Allah. Kenapa kita berkawan di antara satu sama lain? Saya berkawan kerana Allah. Allah suruh saya bersahabat kerana Allah. Kenapa kita berumah tangga di antara pasangan hidup kita? Kerana Allah, kita jawab. Saya berumah tangga kerana Allah. Ini yang menyebabkan dalam hidup kita, kenapa kita berjemaah? Jawabnya, kerana saya berjemaah kerana Allah. Semua benda yang kita buat ni kerana Allah, kerana Allah. Kalau kita buat selain daripada Allah, kita akan kecewa. Kita bersahabat dengan kawan-kawan kita. Ada perangai kawan-kawan kita ni yang menyusahkan hidup kita, kita akan kecewa. Waktu mana dia menyusahkan kita, kita berumah tangga, tiba-tiba lepas pada kita berumah tangga, pasangan hidup kita ni tak sama dengan yang kita impikan. Belum berumah tangga nampak romantik, lepas rumah tangga tak romantik dia bagi. Dia jadi demikian. Mula kecewa pada diri kita. Hidup ni dia tidak kerana Allah, tidak kerana Allah. Islam dia ajar wa natabadalu fillah. Bukan kerana itu saja, kami ni saling sayang menyayangi kerana Allah dan mengorban kerana Allah. Sanggup berkorban kerana Allah. Kita tolong orang. Kerana apa kita tolong orang? Kerana Allah. Malam-malam jiran kita datang, minta tolong, boleh tak? Tolong apa kita sebut? Tolong hantar orang rumah saya nak melahirkan zuriat, misal contohnya. Melahirkan zuriat, kita pun Allahu Akbar, kita sebut. Bolehlah, kita hantar. Pukul 2 pagi kita pergi hantar.
Ini zaman-zaman dahulu lah. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang ni tunggu ambulans lah kita sebut. Kenapa tak suruh ambulans datang? Kita tak. Zaman-zaman dahulu kalau di kampung-kampung tu, masing-masing ada kenderaan, satu kampung tu sebuah kenderaan je ada. Yang sebuah ni jadi mangsa manjang. Satu kampung minta tolong dia pun dia. Orang nak pergi ke Mekah pun dia. Orang nak pergi ke hospital pun dia. Nak pergi ke pasar pun dia. Semua dia. Tapi dia buat ni kerana Allah. Korban, dia sanggup korban. Orang mana fikir tentang kena servis ke? Orang tak fikir tentang untuk tayar kereta kita ke? Orang tak fikir. Yang orang fikir nak minta tolong. Bila nak minta tolong tu, kalau di kampung-kampung tu kan, yang tu je lah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap panah enjin-enjin tiap-tiap hari. Kadang-kadang pergi tolong tu orang tak bagi pun duit minyak. Tak bagi pun nak. Yang dia je terpaksa belanja. Tak duit minyak dan sebagainya. Zaman-zaman dahulu anda perhati demikian. Keadaan yang berlaku di kampung-kampung. Kita sama juga dalam bandar. Tinggal di bandar. Kadang-kadang kawan-kawan kita ajak, jomlah, marilah kita tolong jaga malam-malam. Buat pengawalan kawasan. Ada setengah orang tak nak. Tak nak dia. Tak nak dia. Kenapa? Besok saya nak kerja lagi. Saya banyak. Saya tak boleh nak jaga malam. Tak boleh. Dia buat alasan berbagai-bagai. Habis tu, jomlah kita pakat-pakat bayar. Panggil guard, misal contoh. Panggil guard, kita tolong bayar. Saya pun tak nak. Sebab rumah saya tak pernah kena masuk pencuri, dia sebut. Ni nak sebutnya, ada orang kita ni buat gated kawasan, gate kawasan taman dia. Dia sendiri tak bayar. Dia biar orang lain bayar. Orang lain je bayar. Manakala dia ditumpang sama, dia sebut. Ni nak sebutnya bagaimana tak nak berkorban. Dalam Islam ni dia ajar supaya natabadalu fillah, sanggup untuk korban kerana Allah. Wa kunna, dan kami semua ni pula disebut lagi. Wa kunna nataqawaru fillah, dan kami ni sambung menyambung kerana Allah. Sambung menyambung, tiga benda tu. Kami ni saling sambung menyambung kerana Allah. Fatakulul malaikah, lalu malaikat pun jawab, udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Masuklah kamu semua ke dalam syurga Allah, sebaik-baik ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kamu. Tu yang disebut tadi, tiga amalan yang disebut oleh Sayyidina Ali yang menyebabkan masuknya dalam syurga Allah tanpa dihisap, dihitung di sisi Allah. Sayyidina Ali sebut ni, yang pertama ahlul fadli, yang kedua yang disebut dengan ahlus sabri, yang ketiga jiranullah, jiran-jiran Allah. Ni tiga Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut kumpulan yang masuk dalam syurga tanpa dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menjaga amalan masing-masing tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna fiyya fawa izzati wa jalali al-yawma azilluhum bi zilli yawma la zilla illa zilli." Allah Ta'ala sebut di hari kiamat nanti, aina mutahabbuna fiyya, mana orang yang berkasih sayangkan aku. Aina mutahabbuna fiyya, mana di kalangan umat manusia yang hidup saling berkasih sayangkan aku. Fawa izzati, lalu Allah Subhanahu Wa Taala demi kemuliaan aku, wa jalali, dan demi ketinggian pada diri aku, al yauma uzilluhum bizilli, hari ini aku akan memayungi dia dengan payungan ataupun dengan teduhan, yauma la dhilla illa dhilli, di hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan aku. Maksudnya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mana orang yang hidup saling berkasih sayang kerana Allah, bersahabat kerana Allah. Kita tak peduli di kalangan kita, kamu daripada bangsa mana, kamu daripada keturunan mana, kita tak pernah ambil berat. Yang kita ambil berat, kamu Islam ke tak Islam. Bila kamu Islam, bila kamu ni orang Islam dalam hidup, bila kita ni orang Islam, saling berkasih sayang di kalangan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita.
Ini di antara amalan. Silakan Ustaz Ridwan Ahmad. Allah. Ada juga sama ni. Kemudian tak boleh mengajar lah anaknya. Ada tok guru macam. Nak sebut je. Ni di antara adab-adab biasa guru-guru di kalangan kita ni. Dia di kalangan kita ni kadang-kadang kita dengar orang lain kuliah, kadang-kadang kita yang buat kuliah dalam hidup kita. Tapi biar adab-adab begini ni sentiasa subur di kalangan kita. Cantik yang dilakukan oleh tuan guru kita. Biasa kita tumpang ilmu daripada beliau. Hari ni beliau pula datang ni. Anak pun jadi berdebar ni kan. Anak mengajar pula ni panggil. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Imshi mailan wa'ud maridan wa mushimilani wa zurran khan fillahi imshi salasat amyalin wa aslih baina isnain." Abu Umamah radhiyallahu anhu sebut, dia kata, berjalanlah 1 mil untuk sambung, untuk kitanya menziarahi orang sakit. Cari orang sakit dalam hidup ni, cari orang yang sakit ni. Wamshi mailani, dan kamu jalan lagi 2 mil untuk sambung persahabatan kerana Allah. Disebut demikian. Bergerak 1 kilometer. Untuk apa? Cari orang sakit. Nak ziarah orang sakit. Tak dunia ni sendiri. Kemudian bergerak lagi 2 kilometer. Untuk apa? Untuk sambung persahabatan. Sambung persahabatan di kalangan kami. Wamshi salasa amyal. Bergerak lagi 3 lagi kilometer. Senang cerita. Bergerak 3 lagi kilometer. Wa aslih bainas nain, untuk mendamaikan di antara perbalahan di kalangan sesama kamu itu sendiri. Ini disebut demikian. Dalam hidup kamu, jalan cari orang sakit 1 kilometer. Maksudnya kemudian kamu bergerak lagi 2 kilometer. Untuk apa dia? Untuk nak ziarah, menyambung persahabatan ini. Kemudian lepas tersebut kamu jalan lagi 3 kilometer. Untuk apa dia? Mendamaikan persahabatan di kalangan kamu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Man aslaha bainas naini a'tahu Allah bi kulli kalimatin itqad raqabatin." Mana-mana orang yang mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Siapa-siapa yang mendamaikan 2 orang yang berkelahi, a'tahu Allah bi kulli kalimatin itqun raqabatin. Allah kurniakan setiap kalimah yang dia sebut nak mendamaikan orang tu. Dia pergi jumpa dengan orang ni, dia jumpa dengan orang ni. Setiap kalimah yang dia sebut tu, seorang orang yang hamba yang telah dimerdekakan dalam hidup dia. Pahala dia tu dapat dalam diri dia sebut. Baru 1 kalimah, kena 2 kalimah, 3 kalimah. Kalimah-kalimah yang dia sebut. Setiap kali mana dia mendengar orang yang berkelahi, dia nak damaikan 2 orang yang berkelahi tadi, lalu Allah bagi pahala pada diri dia bagaikan dia merdekakan seorang hamba. Itu cara demikian. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti dalam kitab ni. Kemudian kita sambung sikit lagi dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang kita belajar ni sikit. Dalam Al-Azkar Imam Nawawi ni kita berhenti pada tajuk yang apa yang patut dibaca bila dikuasai suatu perkara. Maknanya pada diri kita ni, apa yang perlu kita baca bila dikuasai sesuatu perkara yang mendebarkan, dia panggil mendebarkan diri kita. Kita ni diseliputi dengan perasaan-perasaan tertentu. Kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia pada muka surat 260 dalam kitab Al-Azkar ni kan, dalam kitab, apa yang dibaca bila dikuasai suatu perkara tersebut. Tak jumpa ke? Pada muka surat 260 kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala minal mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat lebih disukai di sisi Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Orang mukmin tapi dia tak ada kekuatan, lesu tubuh badan dia. Wa fi kulli khairin, dalam melakukan setiap perkara yang baik.
dalam hidup dia. Ihris ala ma yanfa'uk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersungguh-sungguhlah dalam kamu melakukan perkara yang bawa manfaat pada diri kamu. Wasta'in billah, hendaklah kamu pohon pertolongan pada Allah. Wala ta'jizan, jangan sekali-kali kamunya membiarkan diri kamu lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa in asabaka syai'un fala taqul, kalau kamu ditimpa dengan sesuatu perkara, jangan biarkan mulut kamu sebut lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan kamu suka sebut, kalaulah saya buat macam ni, nescaya akan terjadi macam ni. Kalaulah dalam diri kita ni, ramai orang kita ni sebut kalaulah. Kalaulah saya tak datang ni, tak kena derma, dia sebut demikian. Kerana saya datang ni, kena derma pula dah. Dia jadi demikian. Kalaulah tidak kerana saya naik kenderaan ni, tak akan berlaku kemalangan jalan raya. Tapi oleh kerana berlaku kemalangan jalan raya ni, punca apa? Punca saya datang lah ni. Disebut. Jangan. Rasulullah sebut, dalam hidup ni, jangan suka sebut, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin, tapi dalam hidup kita ni, suatu benda yang berlaku pada kita ni, sebut, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sebut demikian. Kalau berlaku apa-apa dalam hidup kita ni, mulut kita kena sebut, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tu mulut kita ni ajar demikian. Pada diri kita, qaddarallahu ma syaa fa'ala, telah ditentukan oleh Allah dalam satu perkara. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak jadikan, Allah jadikan. Untuk cara demikian. Rasulullah pesan, jangan suka sebut, jangan suka kita ni sebut apa dia? Kenapalah saya ni terjadi macam ni? Kalau gitu, kalau gini, banyak yang kita kalau-kalaunya. Islam ajar apa dia? Dalam hidup kita ni, ajar pada diri kita ni sebut, saya ni qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, telah ditentukan oleh Allah terhadap sesuatu apa yang Allah nak jadikan, Allah tetap jadikan. Itu cara demikian. Boleh kan sebut kalimah ni? Fa inna law, kalaulah ada orang yang mula bercakap, kalaulah, sekiranya, dia suka sebut kalimah demikian. Rasulullah kata, taftahu amal syaitan, telah dibuka pada pintu dia, pada diri dia, pintu-pintu amalan syaitan untuk mengganggu diri dia. Jangan suka kita ni, suka nasib baik. Orang Melayu kita ni kan, dia sebut kalimah demikian, nasib baik. Allah, nasib baik tak terpijak nak taik lembu lagi, dia sebut demikian. Ni perangai orang Melayu kita disebut demikian. Kalaulah, dia pesan juga, nasib baik tak kena saman. Jangan sebut begitu. Rasulullah sebut dalam hidup kita ni, kita diajar supaya sebut apa dia? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, telah ditentukan oleh Allah sesuatu perkara yang kalaulah Allah Subhanahu wa taala dah tentu dah satu perkara sebut, tentu Allah akan lakukan perkara demikian. Cuba kita sebut ramai-ramai. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Biasa kita sebut kan dalam hidup kita ni, alhamdulillah, hasbunallah, kita sebut demikian. Sebelum daripada ni, bila ada orang meninggal ke, orang sakit ke, mulut kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kalimah yang kena biasa juga kita sebut. Qaddarallahu ma syaa fa'ala, dipanggil. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Biar mulut kita ni latih begitu juga. Orang Melayu kita ni dah latih dah yang lain. Astaghfirullahalazim, biasa kita sebut. Subhanallah, biasa kita sebut. Tapi nak sebut apa dia? Qaddarallahu ma syaa fa'ala, ni jarang orang Melayu kita sebut. Cuba kita ajar pada diri kita ni, mulut kita ni, kalau berlaku apa-apa pun pada diri kita, sebut terus qaddarallahu ma syaa fa'ala. Itu cara demikian pada diri kita. Kemudian disebut lagi, kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sekali peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap di antara dua lelaki. Lalu apabila orang yang kalah dalam percakapan itu pergi, dia telah mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia sebut demikian. Bila bercakap dua orang lelaki ni, tiba-tiba kalah dalam cakapan tadi. Maknanya bertengkar lah. Dua orang lelaki ni bertengkar. Bila bertengkar tersebut, dia sebutnya, tiba-tiba lelaki yang kalah tu, bila dia pergi jauh je, kami dengar dia sebut,
Rasulullah kata, kami dengar dia sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu pun kalimah yang baik juga kita sebut. Tadi nak sebut qaddarallahu ma syaa fa'ala ni payah sangat. Jadi kita sebut kalimah ni, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiklah Allah penjaga diri aku, sebaik-baik mewakili segala urusan dalam hidup aku. Ini cara demikian pada diri kita. Kalau berlaku apa-apa kadang-kadang kan kita bercakap-cakap dengan kadang-kadang dalam hidup kita ni dengan kawan-kawan kita. Cakap-cakap, dia nak betul dia je. Akhir kita pun berkawan. Tinggalkan dia. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mulut kita ni sebut begitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik madailah hidup aku ni dengan Allah. Sebaik-baik penjaga dalam hidup kita. Ini cara pada diri kita buat amalan dalam hidup kita demikian. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, innallaha ta'ala disebut lagi dalam mendengar ucapan itu Rasulullah bersabda terus. Rasulullah kata Allah. Orang-orang ni dia sebut begitu. Bila sebut begitu tu Rasulullah sebut terus, innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi walakin 'alaika bil kais fa iza 'alaika amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah mencela sikap yang ajzi. Ajzi ni lesu, tak bermain. Allah cela orang yang yalumu 'alal ajzi. Ajzi ni maknanya tak ada kekuatan. Allah cela orang yang macam ni. Allah tak suka dengan orang. Walakin alaika bil kais. Tapi hendaklah kamu sentiasa buat kerja ni berterusan dalam hidup kamu. Biar kamu ni buat dalam hidup kamu. Jangan ada perasaan putus asa. Pada diri kamu demikian. Fa iza alaika amrun, kalau kamu ada sesuatu urusan pada diri kamu yang kamu tak mampu, kamu nak lalui keadaan itu, fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hendaklah kamu sebut memadailah bagi Allah sebaik-baik penjaga. Itu cara demikian diajar pada diri kitanya. Bila kitanya berlaku apa-apa urusan dalam hidup kita, sentiasa mulut kita ni sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni bila kita boleh baca demikian, maka dia akan menjadi ketenangan pada jiwa kita ni bila berhadapan dengan setiap urusan pada kita, dan tak menyalahkan takdir. Kita tak menyalahkan benda-benda yang terjadi dalam hidup kita ni dengan apa dia, kita kata kenapalah kita kenapa kena macam ni, jangan. Tetapi kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini disebut dalam kitabnya. Rasulullah ajar pada kita baca demikian. Bab apa yang dibaca bila kita menghadapi perkara yang berat, urusan yang berat dalam hidup. Bila kita berhadapan dengan urusan-urusan yang payah dalam hidup, nak baca apa dia? Ni kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah kata apa dia? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ni doa ni Rasulullah ajar. Kalau kita berhadapan dengan masalah yang berat nak lalui, baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, segala benda-benda yang mudah tu kamulah yang memudahkan ya Allah. Tu cara. Benda yang mudah ni kamu yang memudahkan ya Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan kamulah yang boleh menjadikan yang susah itu menjadi mudah ya Allah. Dalam hidup kita ni kan ada benda yang payah-payah je kita nak lalui. Ni baca doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita baca demikian. Ni benda yang payah dalam hidup. Dalam hidup kita ni banyaklah. Kita nak selesai masalah itu payah. Masalah ni payah. Baca doa ni ulang dalam hidup kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ni anak-anak kita yang nak masuk PSA ni, baca doa-doa macam ni. Doa rasa berat je nak menghadapi peperiksaan, misal contohnya. Baca doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kamulah yang jadi benda yang payah-payah tu, kalau kamu nak jadi mudah je ya Allah. Senang je. Ini doa
yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca bila kita berhadapan dengan masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita. Cuba baca ramai-ramai. Jemaah baca ramai-ramai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu mudah kan? Payah juga ustaz nak baca doa ni pun payah dah. Nak selesaikan masalah payah, tapi nak baca doa ni pun payah dah disebut. Kita baca manjang tiap-tiap hari, bila kita ulang dan ulang, insya-Allah Allah akan permudahkan pada diri kita setiap urusan yang kita lalui ini sendiri. Apa yang patut dibaca bila kita dihimpit dengan kesempitan kehidupan? Musim-musim ekonomi teruk ni, dalam suasana, dalam hidup kita ni payah je kita nak lalui. Lalu baca apa dia? Kami meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa yang menghalang seorang kamu apabila susah urusan hidupnya untuk membaca ketika hendak keluar daripada rumahnya? Ni saya nak sebut pada orang yang susah dapat kerja, orang yang susah dapat rezeki, yang hidup dia ni dalam keadaan dihimpit dengan himpitan kepayahan dalam hidup dia. Ni doa yang Rasulullah ajar kita baca. Doa baca apa dia? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. 3 benda tu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Mula-mula demikian. Dengan nama Allah ke atas jiwaku. Dengan nama Allah untuk diri aku, untuk harta bendaku, untuk agamaku, wa dini, kehidupan aku. Allahumma radini biqadaik. Ya Allah, tolong jadikanlah aku ni redha dengan qada kamu ya Allah. Allahumma radini biqadaik. Ya Allah, tolong redakanlah aku ya Allah dengan setiap qada kamu ya Allah. Kamu ni yang menentukan segala-galanya. Kemudian wa barik li fima qadarik fima qaddira li wa barik li fima qaddira li. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada aku setiap apa yang telah diqadarkan pada aku, pada diri kita. Hatta sehingga bila la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Sehingga ya Allah, sehingga aku tak nak dipercepatkan apa yang diperlewatkan, dan tidaklah diperlewatkan apa yang patut dipercepatkan. Ni doa ni. Doa yang kita cantik sangat untuk kita baca ni. Cuba kita baca ramai-ramai. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqadaik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Sunni yang menceritakan demikian. Ni doa bila kita berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Masalah hidup kita ni banyak sangat pada diri kita. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz nak baca doa apa Ustaz? Baca doa ni. Baca doa ni supaya Allah melapangkan masalah hidup kita. Supaya Allah permudahkan jalan hidup kita ni yang kita payah-payah tu dipermudahkan demikian. Kita berhenti setakat ni lah. Lama kan tak ingat semua doa-doa baca tadi. Tak ingat dah semua apa yang kita baca. InsyaAllah pada akan datang nanti kita akan sambung apa yang dibaca untuk menolak bala pula, insyaAllah. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak suka war-warkan pada tuan-tuan, kita sedang membuat bantuan makanan kepada mangsa-mangsa ataupun orang di kalangan kita yang diuji dengan ujian COVID-19 ini, di mana tak boleh keluar, tak boleh buat kerja dan sebagainya, tapi mereka memerlukan makanan. Kita sediakan makanan sebungkus RM8 yang kita sediakan. Hari ini kita keluarkan lagi 200 bungkus, malam 150. Hari ini kita keluarkan sebanyak 200, naik dan naik, dan kita agihkan pada orang-orang susah, dan juga kita akan bahagi pada frontliner. Itu yang menggerakkan dalam tempoh PKPD yang sekarang yang berlaku ini. Dan insya-Allah kita harap supaya sahabat-sahabat boleh sama-sama untuk menyumbang sumbangan ini sebagaimana biasa. Tuan-tuan masuk dalam akaun Matan Center di kat skrin tu, kemudian nanti tuan-tuan maklum terus pada talian 013-906-1204 insya-Allah. Kita masih lagi menggerakkan kitab ini, dan kitab yang terbaru kita keluarkan, jadikan kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak suruh kematian di kalangan kita sama ada dua je, kematian husnul khatimah, su'ul khatimah. Macam mana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah? InsyaAllah dalam kitab ni penting sangat tuan-tuan tolong bahagi-bahagi dan maklumkan pada anak-anak kita, keluarga kita. Bila kematian kita tiba, maka apa yang perlu kita lakukan pada diri kita? Ramai orang kita ni tak tahu perkara yang dituntut ketika sakit sedang nazak. Bila dekat nak meninggal dunia tu, nak buat macam mana? Orang kita ni tak tahu. Ramai di kalangan kita biar je. Akhirnya dia menghadap depan Allah dalam keadaan penuh seksaan di saat mana menghampiri dengan kematian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم
ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة